Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dan rakan-rakan saya akan membincangkan tentang tajuk kami iaitu agenda feminisme pada zaman milenial. Okey, korang tahu tak feminisme tu apa? Okey, kalau korang tak tahu, saya ingin menjelaskan sedikit apakah feminisme itu sendiri. Feminisme pada segi bahasa yang diambil daripada perkataan Inggeris iaitu feminism yang berasal daripada perkataan Latin iaitu femina yang bermaksud woman. Dalam bahasa Melayu bermaksud wanita. Okey, manakala dari segi istilah pula ialah teori tentang tuntutan hak persamaan seksual dan hak-hak asasi perempuan ataupun wanita. Okey, korang nak tahu tak bahawa konsep feminisme ni sebenarnya bukanlah berasal daripada barat, kerana ia telah wujud pada awal abad ke-18 dan ke-19 yang menunjukkan bahawa aktivis-aktivis ini menuntut hak-hak persamaan dari segi pendidikan dan politik. Jadi di sini jelaslah bahawa konsep feminisme itu sendiri menunjukkan bahawa untuk menuntut persamaan hak asasi wanita dalam masyarakat. Ini saya akan membacakan tentang sejarah kemunculan feminisme. Gerakan feminisme pada asalnya bermula daripada penindasan golongan wanita di barat dan kenyataan yang dinyatakan dalam kitab suci mereka sendiri yang merendahkan martabat golongan wanita ketika itu. Antaranya kitab Bible yang menyatakan kejahatan lelaki lebih baik daripada kebajikan perempuan dan perempuanlah yang mendatangkan mara dan nista. Oleh disebabkan itu, penindasan demi penindasan yang diberikan oleh masyarakat barat terhadap golongan wanita pada ketika itu juga para wanita bangkit memperjuangkan hak mereka yang diketuai oleh tokoh feminisme dua yang pertama iaitu pada tahun 1848 iaitu Lucretia Mott dan Elizabeth Cady Stanton. Pujian hak feminisme menyatakan bahawa mereka berhak untuk bersuara dalam bidang ekonomi, politik dan sosial. Selain itu juga golongan feminisme turut memperjuangkan hak asasi bagi golongan lesbian dan gay. Hal ini kerana masyarakat barat terdahulu melakukan kekejaman terhadap golongan homoseksual. Oleh sebab itu, gerakan feminis ini sesuai hanya pada masyarakat barat yang mempunyai sejarah penindasan terhadap kaum wanita dan tidak sesuai bagi masyarakat Islam yang menghargai dan memuliakan kaum wanita pada sejak zaman Rasulullah SAW, serta ketidaksesuaian memperjuangkan hak bagi hak homoseksual yang salah dari segi agama Islam. Kajian Jayawardena 1946 yang menemukan bahawa ideologi feminisme bukan ideologi yang dipaksa dari dunia barat ke atas dunia ketiga, tetapi ideologi feminisme merupakan fenomena tempatan. Saya akan membahaskan dan menceritakan apa itu Hari Wanita Sedunia. Berlakunya Hari Wanita Sedunia pada 8 Mac dan proses penetapan tarikh berlaku terlalu lama, iaitu sejak 100 tahun yang lalu. Bermulanya Hari Wanita Sedunia ini pertama kalinya pada tahun 1909, iaitu di mana agenda ini diinisiasi oleh Amerika Syarikat. Kemudian pada tahun 1910, organisasi sosialis nasional berkumpul bagi menetapkan tarikh untuk Hari Wanita Sedunia. Usul ini disepakati oleh 100 perempuan dari 17 negara. Namun tarikhnya belum ditetapkan. Dan pada tahun berikutnya iaitu pada tahun 1911, di sini mereka gunakan simbolik sebagai gerakan penolakan Perang Dunia Pertama. Dan di sini belum bermulanya. Dan kemudian pada tahun 1975, sejumlah negara Eropah mereka bersetuju dan menggelarkan bahawa agenda ini adalah bagi memprotes dan memprotes Perang Dunia Pertama, dan mereka juga gunakan sebagai untuk Hari Wanita Sedunia. Dan pada 1975 maka terlahirlah perarakan atau lebih dikenal sebagai Hari Wanita Sedunia, dan kemudiannya ditetapkan tarikh iaitu 8 Mac. 8 Mac ini iaitu Hari Wanita Sedunia yang merupakan satu penanda bagi para kaum perempuan sedunia. Penanda dan momentum perayaan ini adalah satu peluang bagi mereka untuk menyuarakan aspirasi dan memperjuangkan hak kesetaraan mereka. Peningkatan kadar jenayah terhadap wanita telah mencetuskan banyak pertubuhan bukan kerajaan NGO yang berperanan dalam pembelaan mangsa wanita. Yang paling terkenal di Malaysia ialah Sister in Islam, SIS, NGO lainnya, WAO, Women AIDS Organisation, Pertiwi dan banyak lagi lah. Maklumat gerakan feminisme pada masa kini telah menjurus kepada isu-isu politik, isu-isu ekonomi, isu-isu kedudukan sosial. Kurang perhatian terhadap pembanterasan jenayah dan gangguan seksual yang telah dialami oleh wanita. Akhirnya telah menimbulkan respon yang pelbagai daripada masyarakat dan rakyat Malaysia itu sendiri.
Kalau kita lihat sekilas pandang, telah banyak pembelaan hak yang dituntut oleh gerakan-gerakan ini sebelum ini telah berjaya disokong, bahkan berjaya diperjuangkan. Antaranya ialah hak pendidikan wanita. Kalau kita melihat pada masa kini, telah ramai wanita berjaya meneruskan pengajian mereka ke peringkat yang lebih tinggi. Bahkan ada juga wanita yang, kebanyakan wanita sekarang sudah tidak janggal kita melihat wanita mempunyai kerjaya sendiri. Ada yang bekerja kerajaan, ada yang bekerja swasta dan sebagainya. Saya akan membincangkan tentang isu feminisme yang saya berlaku dan ideologi feminisme terhadap isu ini. Setiap kali kita lihat isu feminisme di negara, di seluruh negara, dia membawa gerakan sama, iaitu ingin hak yang sama rata, perkahwinan sejenis, wanita boleh ketuai politik dan hak pembahagian harta. Isu ini seringkali dikaitkan dengan feminisme itu. Selanjutnya kita akan faham ideologi feminisme terhadap isu ini. Ungkapan feminisme atau ideologi feminisme sering dikaitkan dengan golongan perempuan yang membenci lelaki atau anti lelaki. Selanjutnya kita akan lihat ideologi kapitalisme dari sudut ideologi feminisme dari sudut kapitalisme. Ideologi kapitalisme ni dia membawa ideologi yang memikirkan tentang manfaat dari segala sudut dan tidak bersifat manusiawi. Contohnya wanita ni merasakan mereka adalah golongan yang boleh menghasilkan manfaat sebagaimana lelaki. Contohnya bekerja, politik, rumah tangga. Wanita tidak dibenarkan bekerja dan mereka hanya dibenarkan untuk mengurus tangga, dan kebanyakan mereka tidak dibenarkan untuk mengikuti politik. Jadi para wanita yang di zaman kapitalisme ini merasa diri mereka ni tidak bermanfaat. Jadi mereka menuntut hak untuk feminisme. Tapi di dalam Islam, kalau mengikut ideologi Islam, bahawa sebenarnya wanita ni, ideologi Islam ni menghormati wanita. Kesimpulannya, konsep kesetaraan gender yang diutarakan oleh golongan feminisme tidak boleh diterima sama sekali. Hal ini kerana golongan feminisme telah mengetepikan hakikat bahawa fitrah lelaki dan wanita adalah berbeza. Mereka menganggap bahawa perbezaan peranan dan tanggungjawab antara lelaki dan wanita adalah ketidaksamarataan, yang mana ketidaksamarataan ini dianggap sama dengan ketidakadilan. Seperti yang sedia kita maklum, Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia tidak sama antara satu dengan yang lain. Masing-masing memiliki kelebihan dan juga kekurangan yang tersendiri. Oleh itu, perbezaan antara lelaki dan wanita tidak boleh ditafsirkan sebagai suatu penindasan. Justru ia sesuai dengan suatu keadilan, yaitu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kita juga perlu melihatnya sebagai suatu yang positif, yaitu dengan adanya perbezaan ini, maka lelaki dan wanita dapat bekerja sama dan saling melengkapi antara satu sama lain. Jika diimbas kembali sejarah kemunculan golongan feminisme ini, yang mana masyarakat barat dahulu seringkali merendahkan martabat wanita dengan melakukan banyak penindasan terhadap mereka. Tambahan pula, dalam kitab suci Bible mereka pun terdapat ayat yang merendahkan martabat wanita itu sendiri. Walau bagaimanapun, disebabkan pelaku ketidakadilan ini adalah lelaki, maka lelaki yang menjadi tempat kemarahan itu. Disinilah letak kesilapannya. Sepatutnya masalah ini tidak dilihat tertumpu kepada gender, tetapi masalah berluasannya ketidakadilan, masalah sosial dan masalah keruntuhan nilai kemanusiaan yang berakar pada persoalan metafisik dan pandangan alam. Tambahan pula, isu feminisme ini telah meninggalkan banyak kesan negatif terhadap masyarakat dan juga agama. Contohnya dalam konteks kekeluargaan. Kesan daripada isu ini, hubungan kekeluargaan semakin rapuh apabila terdapat ahli keluarga yang mempersoalkan tentang isu hak kesamarataan gender. Oleh itu, pentingnya kita memahami falsafah. Hal ini kerana melalui falsafah kita dapat menganalisis, mencari suatu hakikat kebenaran dan menikap tabir kebatilan yang menutup kelemahan fikiran dengan harapan dapat mengelakkan diri daripada kejahilan seperti isu feminisme tadi. Akhir kata, adil itu bukanlah bermaksud menyamaratakan hak, tetapi meletakkan sesuatu pada tempatnya.